Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang diucapkan kepada muslimin muslimat pendengar Mutiara FM yang dirahmati Allah. Dan pada hari ini ya saudara, hari Rabu 21 Mei 2008 bersamaan dengan 15 Jamadil Awal 1429 Hijriah. Dan bersama kita iaitu tidak lain dan tidak bukan pada hari ini dalam Islam Moden, iaitu Dr. Daniel Zainal Abidin. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini apa tajuk kita Doktor? Tajuk hari ini, amal bukan sebarang amal. Tajuk yang akan dipersembahkan, yang akan dibimbing ataupun diberi tazkirah oleh Dr. Daniel pada hari ini, iaitu amal bukan sebarang amal. InsyaAllah untuk talian selepas ini 2264 seperti biasa anda boleh mendal ke talian tersebut. Dan tanpa membuang masa saya menjemput Al-Fadil Dr. Daniel Zainal Abidin untuk memberi tazkirah pada petang ini. Dipersilakan Doktor. Ya, terima kasih Al-Kasha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, apakah maksud kepada tajuk kita pada petang ini, iaitu amal bukan sebarang amal? Maksudnya ialah kalimat amal ini begitu popular digunakan oleh manusia secara amnya. Tetapi apabila kita kaitkan dengan agama Islam, amal yang Allah terima itu bukan sebarang amal. Dia ada syarat-syarat yang tertentu. Sebab itu, sebagai contohnya, bila kita membaca Al-Quran, kita bertemu di banyak tempat kalimat amal soleh. Artinya, amal yang Allah terima hanyalah amal yang ada solehnya. Sebagai contoh, di penghujung surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maksudnya, sesiapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya, maka hendaklah dia melakukan amal yang soleh. Dan pada ketika yang sama, janganlah ia menyengutukan sesuatu pun dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah konsep amal dalam Islam. Dia kena ada soleh. Jika kita melakukan sesuatu yang sekadar amal, contohnya makan amal, kan, malam amal, sokan amal, ia suatu amal, tapi kita perlu ingat bahawa jika ia tidak mempunyai ciri-ciri soleh, maka ia bukan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apakah ciri-ciri yang menjadikan sesuatu amal itu amal soleh dalam Islam? Maka untuk itu kita merujuk kepada firman Allah dari surah Al-Baqarah ayat 112. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Maksudnya, bahkan sesiapa yang mengikhlaskan dirinya kepada Allah dan dia melakukan sesuatu itu mengikut syariat, maka baginya ganjaran di sisi Tuhannya, dia tidak akan berduka cita dan dia tidak akan ditimpa dengan sebarang ketakutan. Jadi dalam ayat yang satu ini, Allah menceritakan tentang 3 anugerah yang Allah nak berikan kepada orang yang tertentu. Ketiga-tiga anugerah itu ialah, pertamanya Allah nak berikan ajruhu, ganjaran pahala. Yang keduanya, ganjarannya ialah wala khaufun alaihim, tidak ada ketakutan ke atas mereka. Dan ganjaran yang ketiga ialah wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan ditimpa dengan keduka citaan. Maka ketiga-tiga anugerah ini nak diberikan kepada siapa? Nak diberikan kepada orang yang ketika dia beramal, amalnya mempunyai 2 ciri ataupun kriteria. Pertamanya, kata Allah, aslama wajahahu. Kalimat aslama wajhahu itu ditafsirkan oleh ulama tafsir, sebagai contohnya Imam Ibn Kathir, sebagai ikhlas. Maka itu ciri pertama yang kena ada ketika beramal. Dan ciri yang kedua ialah wahuwa muhsin. Dan kalimat muhsin ini ditafsirkan oleh ulama tafsir, sebagai contohnya lagi sekali Imam Ibn Kathir, sebagai
amalan yang mengikut syariat. Maka ketika itu barulah amal itu berkualiti. Jika tidak, ia hanya merupakan satu amal, tapi di sisi Allah ia tidak berkualiti. Maka sekaligus tajuk kita pada petang ini iaitu amal bukan sebarang amal. Bermaksud bila kita beramal, pastikan amal kita itu menjadi amal yang dikategorikan sebagai amal soleh. Iaitu pada amal itu ada ikhlas. Bila kita ikhlas artinya kita beramal dengan niat yang betul, dengan nawaitu yang betul, iaitu untuk mencari keredaan ilahi. Itu yang kita maksudkan sebagai ikhlas. Dan yang keduanya, kita kena pastikan apa yang kita lakukan mesti mengikut garis panduan yang betul. Garis panduan yang betul itu satu manual. Kalau kita beli pun, Akasha, alat-alat elektronik pun kena ada buku panduannya. Yeah. Buku panduan kita panggil sebagai manual. Di kita pun ketika beramal, masakan boleh kita mengikut pandai kita sendiri. Kita kena ada panduannya, manualnya. Maka manualnya itu bernama syariat dalam Islam. Maka bila dua ini kita jaga, keikhlasan ada, syariat ada, barulah amal kita mendapat pahala. Dan ketika itulah insya-Allah Allah sayang pada kita. Dan Allah mengampunkan apa-apa kekurangan, dosa sekalipun yang kita lakukan disebabkan amal yang soleh itu, di samping Allah berikan ganjaran pahala kepada kita insya-Allah. Maka itulah tajuk kita Akasha petang ini dan sedikit peringatan mukadimah. Semoga daripada apa yang saya sebutkan tadi dapat kita perkembangkan selepas ini insya-Allah.